Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama kami lagi dalam channel Master Kimia SPM. Jadi kita akan meneruskan lagi PDP kita secara dalam talian ya. Jadi pastikan pelajar-pelajar tidak ketinggalan untuk terus mengikuti video-video kami di channel Master Kimia SPM untuk mendapat input ataupun ilmu yang kita belajar di sekolah. Barangkali kita tak faham, kita boleh terus ulang kaji di sini insyaAllah ya. Jadi jangan lupa untuk terus menyokong kami, subscribe channel kami, share dan like channel kami ya. Okey, kita masih lagi dalam kimia tingkatan 5. Perbincangan kita masih lagi dalam tajuk sebatian karbon. Dan kali ini kita akan melihat isomerisme untuk alkana. Okey, isomerisme untuk alkana. Okey, yang pertamanya bila kita sebut isomerisme. Isomer, apakah yang dimaksudkan dengan isomer? Isomer ialah sebatian dengan formula molekul yang sama. Okey, tetapi formula strukturnya berbeza. Berbeza dari segi formula struktur. Formula molekulnya sama. Okey. So macam mana cara kita nak bentuk isomer untuk alkana? Okey, yang pertama ya, kita lukis dahulu alkana yang berantai lurus. Okey. Kadang-kadang pelajar bila kita sebut isomer diterus lukis yang berantai ataupun yang bercabang. Tak perlu. Ya, yang mula-mula sekali kita lukis dulu yang lurus, kecuali kalau yang lurus sudah diberi. Okey. Yang lurus itu termasuk juga struktur untuk isomernya. Jangan salah faham ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita sudah lukis yang lurus, yang berikutnya ialah kita lukis pula struktur dengan cara kita pendekkan rantai karbon. Contohlah, ya, rantai karbon asalnya C5. Contoh ya, C5H12 contoh. So, kita pendekkan daripada C5 jadikan C4. Okey. Kemudian kita jangan lupa C-nya ada 5, H-nya 12. Okey. Yang kita lukis yang berantai panjangnya 4. Masih ada satu lagi C. Untuk pastikan C-nya 5. Okey, C yang kelima itu kita buatkan sebagai cabang. Okey, kita buatkan cabang. Ya, ini kita kata buat cabang ni ya, kita buat cabang. Okey. Yang ketiga, bila kita dah buat cabang, kita alihkan kedudukan cabang. Alihkan kedudukan cabang pada karbon yang lain kalau boleh. Okey. Jadi kalau kita alih kedudukan cabang, nanti dia akan dapat struktur yang berbeza, nombornya berbeza, nombor kedudukan cabangnya berbeza. Okey, maka dia dikira juga isomer. Tetapi andai kata jika kita ubah kedudukan cabang, strukturnya sama, bermakna ya, benda yang samalah. Kita tak bolehlah kalau dah benda sama kita ubah lagi. Caranya ialah kita pendekkan lagi rantai karbon. Kalau tadi C-nya ada 4, ya, kita pendekkan lagi jadi C3 untuk yang karbon terpanjang. Tapi C-nya 5 kalau ikutkan tadi kan. So satu lagi C itu kita buat cabang. Okey. Itu yang ketiga. Kemudian yang menimbulkan kekeliruan juga ialah kadang-kadang kita lukis kita rasa strukturnya berbeza. Ya, kita nampak berbeza. Okey, struktur itu berbeza ataupun tidak, mestilah kita boleh kenal pasti melalui kita namakan. Andai kata kita lukis, kita rasa strukturnya berbeza, tapi bila kita namanya sama, bermakna itu adalah struktur yang sama. Okey. Baik, mungkin pelajar belum betul-betul memahami, kita tengok contoh di sini. Okey, kita nak lukis isomer untuk C5H12 ataupun namanya adalah pentana. Okey. Baik. Jadi, yang pertama tadi kita sebut tadi, yang pertama kita lukis dulu yang berantai lurus. C-nya ada 5. 4, 5. Hidrogennya ada 12. Kita masukkan hidrogen. Okey, ini ialah struktur yang pertama. Yang berantai lurus dulu. Lukis. Okey. Okey. Kemudian, jangan lupa untuk kita namakan dia. Namakan ya. So, rantai karbon terpanjangnya ada 5 ya. 5. Ini yang mudah rantai lurus ya. So kita namakan dia. So namanya kalau 5 ialah pen. Okey, alkana pentana. Okey, ini yang pertama. Okey, yang kedua, sebagaimana kita sebut tadi, yang kedua kita pendekkan daripada rantai karbonnya 5 jadikan 4. Tapi ingat,
karbonnya mesti 5 sebab formulanya ialah C5H12. Karbon mesti 5. So satu lagi karbon kita buatkan cabang. Okey, untuk buat cabang, cabang tak boleh buat pada karbon pertama dan karbon terakhir. Okey. Kenapa kita tak boleh buat cabang pada karbon pertama dan karbon terakhir? Sebab kalau kita buat cabang bermakna ya, struktur ni sama dengan struktur yang pertama. Okey, jadi kita letakkan cabangnya pada karbon yang selain daripada karbon pertama dan karbon terakhir. Contoh kita letak di sini. So, C yang kelima. Kemudian kita lengkapkan ikatannya dengan kita masukkan hidrogen. Bila kita lengkapkan ikatannya, kita akan dapati hidrogen cukup nanti 12 ya. Okey, kita tak perlu kira dah kalau kita dah pastikan karbon mesti ada 4 ikatan yang kita belajar sebelum ni. Okey, ini struktur yang kedua. Okey, kita kena namakan dia ya. Okey, nak pastikan struktur ni berbeza atau tak berbeza, kita namakan. Okey, sekarang ni untuk menamakan sebagaimana kita belajar sebelum ni, kita tentukan rantai karbon terpanjang. Itu step yang pertama. Step yang kedua, kita nomborkan. Nombor mesti bermula daripada hujung yang hampir dengan cabang. Okey, ini cabang kita. Okey, cabang kita ni CH3. Maknanya cabang kita ni ialah kumpulan metil. So kita nomborkan daripada kiri sebab kiri paling hampir dengan cabang. Karbon pertama, karbon kedua, karbon ketiga, karbon keempat. Bermakna kita ada 4 karbon ataupun rantai karbonnya 4 karbon. Bila 4, makna singkatan untuk 4 ialah but. Okey, alkana butana. Okey, kita ada kumpulan metil. So letak nak depannya metil. Okey, metil ni berikatan pada karbon kedua. Okey, so nombor 2 depannya 2 dash metil butana. Okey, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita sebut tadi kita alihkan kedudukan cabang. Okey, sekarang cabang berada pada karbon kedua. Kita alihkan karbon ketiga. Contoh, kita tengok sama ada ya kita dapat struktur yang sama atau berbeza. Okey, masih lagi karbon 4 ya, sama macam yang kedua. Cuma kita alih kedudukan cabang. Okey, kita letak cabang di sini. Okey, kita masukkan hidrogen, cukupkan 12. Okey. Okey, bermakna rantai karbon terpanjang kita yang ini. Okey, dan di sini ialah cabang kita. Okey, sekarang ni kita nak nomborkan rantai karbon terpanjang. Kita mesti nomborkan daripada kanan ya, sebab kanan paling hampir dengan cabang. Ini cabang kita, kumpulan metil CH3. So kita akan nombor start dari sini. 1, 2, 3, 4. Okey, kita nampak strukturnya mungkin berbeza ya, tapi kita namakan dulu. Okey, 4 bermaksudnya butana. Okey, ada kumpulan metil, so metil. Metil berada pada karbon kedua. Karbon kedua ya, so 2 dash metil. Okey ya, tengok sini ya. Struktur kedua ya dan struktur ketiga nampak berbeza, Tetapi bila kita namakan bermakna namanya sama. Bila namanya sama bermakna 2 dan 3 ni struktur yang sama. Bermaksud 3 ini sudah ya salahlah sebab 3 sama dengan 2. Okey. So kita kena buat lain, ubah lagi ke strukturnya. Okey, sekarang kita dah tak boleh ubah kedudukan cabang. Kalau kita letak di atas ini pun sama ya. Karbon kedua juga. So kita pendekkan lagi. Okey. Yang ketiga kita pendekkan daripada 4 rantai karbon terpanjang kita jadikan 3. Okey, tapi ingat karbonnya mesti ada 5 ya. So kita buat cabang. Untuk 2 tu buat cabang. Karbon di sini 1, karbon di sini 1, jadikan 5. Okey, ingat cabang mesti tak boleh pada karbon pertama dan karbon terakhir ya. Okey, so kita lengkapkan untuk hidrogennya. Okey. Okey, ini strukturnya ya. Okey, maka kita namakan. Okey, kita tengok dulu manakah rantai karbon terpanjang. Okey, ini rantai karbon terpanjang dia. Okey. Kita kena nomborkan. Okey, ini dia punya cabang. Ada 1, ada 2. Kedua-duanya CH3, kedua-duanya kumpulan metil dan ini pun metil.
Okey, so kita nomborkan cabang di tengah. So nombor boleh mula daripada kiri atau kanan. Boleh mana-mana sebab cabang di tengah. Okey, ini karbon pertama, karbon kedua, karbon ketiga. Bila 3 karbon bermakna namanya ialah prop ya, propana. Okey, kita ada 2 kumpulan metil, dua-dua metil. So bila 2 metil okey, di untuk 2 ya. Dimetil. Okey, metil ini berada di mana? Karbon kedua. Kedua-dua berada pada karbon kedua. Okey, kedua-dua berada pada karbon kedua. So 2,2 dimetil propana. Okey, ingat bila ada di mesti ada 2 nombor. Okey, kalau 1 saja cabang kita tak perlu letak ya apa-apa, terus metil. Kalau 2 metil, dimetil. Kalau 3 metil, trimetil. Kalau 4 tetra metil. Contoh ya. Okey, ini struktur yang ketiga. Okey, kemudian kita nak ubah lagi contoh. Yang kita nak ubah lagi dah tak boleh dah. Bermakna inilah jumlah isomer yang dipunyai oleh C5H12. C5H12 mempunyai ya hanya 3 isomer. Iaitu pentana, 2 metil butana, dimetil, 2 dimetil propana. Okey. Okey, baik. Kenapa saya sebut tadi ya? Kita tak boleh letak cabang itu di karbon pertama dan karbon yang ya terakhir. Contoh, okey, kita ambil contoh ya. Katakan kita tadi ada 5 karbon, kita pendekkan jadi 4 ya. Contoh. Kita letakkan cabang tu di sini ya. Contoh karbon yang terakhir. Okey. Kalau macam ini, ya, pelajar perhati betul-betul ya. Untuk faham ya. Kalau macam ni, saya nak cepat, saya tak isi hidrogen ya. Pelajar perhati tengok ya. Kalau macam ni bermakna rantai karbon terpanjang ni jadi macam ni. Okey. So, rantai karbon terpanjang tetap ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bermakna dia tetap namanya pentana. Okey. Sama saja dengan yang macam ni, yang lurus. Okey. Sama saja. Ini sama dengan ini. Sama saja. Okey. Begitu juga kalau kita letak cabang, kita ada ya, contohlah ya. Kita letak karbon pertama cabang, sama juga dapat rantai lurus. Sebab itu cabang yang kita buat jangan letak pada karbon pertama dan karbon terakhir. Okey. Baik, jadi pelajar boleh cuba untuk buat C6H14 ya. Jadi dalam peperiksaan biasanya dia tidak akan tanya yang C7, C8, dia tak akan tanya, jangan risau. Paling-paling pun C4, C5 saja dia akan tanya. Jadi selamat mencuba. Teruskan ya bersama kami dalam channel Master Kimia SPM. Sekian, kita akan tengok nanti dan sila akan datang bagaimana kita nak bentuk isomer untuk alkena dan juga alkuna dan alkohol. Tunggu. Jangan ketinggalan untuk bersama kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.